Ini merupakan contoh tabel isentropic flow untuk air, iaitu K sama dengan 1.4. Jadi apa yang pelajar perlu faham ialah sekiranya untuk menggunakan tabel ini, pertama pelajar kena tengok dulu tabel ini adalah tabel apa. Kerana kita ada dua topik yang memerlukan ataupun yang menggunakan dua tabel yang berbeza. Pastikan tabel yang pelajar lihat adalah isentropic flow. Dan kemudian sila pastikan nilai K adalah betul untuk permasalahan yang diselesaikan oleh pelajar. So untuk K sama dengan 1.4 di sini, ia bermakna tabel ini hanya untuk udara. Sekiranya pelajar ingin menyelesaikan masalah berkenaan dengan gas hidrogen, pelajar kena mencari isentropic flow table untuk nilai K sama dengan hidrogen. Okey, apa yang kita boleh dapat di dalam di dalam tabel ini ialah kita dapati ia mempunyai 4 kolom dan kolom di sebelah kiri adalah nilai Mach number. Yang kedua adalah ratio di antara P over P naught. Maksudnya P naught di sini adalah stagnation point. Dan T adalah T naught dan kita ada nilai A over A star. So A star di sini membawa maksud cross sectional area pada throat. Dan kalau saya pelajar masih ingat, nilai star di sini adalah keadaan keadaan critical condition. Okay. Jadi apa yang pelajar boleh gunakan mudah sahaja. Maksudnya kita boleh sekiranya soalan diberi Mach number 0.4. So jadi apa pelajar perlu buat? Pelajar lihat nilai pada keadaan 0.4. So ini adalah Mach number 0.4. So jadi bermakna ratio di antara P over P naught adalah nilai ini. Ratio T over T naught adalah nilai ini. Dan nilai ini boleh kita dapati sekiranya ratio di antara area dan juga critical point adalah seperti ini. So kita ada banyak, kita ada daripada kosong sehinggalah keadaan melebihi 1, 2 dan seterusnya. Seperkara lagi yang pelajar perlu faham ialah nilai tabel di sini boleh pelbagai. Maksudnya ada tabel yang menggunakan Mach number P over P naught. Tetapi ada juga tabel yang menggunakan keadaan terbalik. Menggunakan keadaan P naught over P. Okay, jadi saya harap pelajar dapat faham nilai tabel tersebut terlebih dahulu. Okey, ini adalah contoh untuk graf, contoh untuk tabel yang melibatkan perkara yang sama tetapi ia mempunyai nilai bacaan yang kecil. Maksudnya hanya ada nilai 0.1, 0.2, seterusnya 1 dan kita ada 2 di sini. Okey, kita ada nilai 2 di sini. Di bahagian bawah di sini. Kemudian kita ada nilai 2 dan seterusnya sehinggalah nilai 4. Sekiranya dalam soalan, okey, kita ada nilai 2.65. So maksudnya 2.65 berada di antara 2.6 dan 2.7. Jadi pelajar terpaksa membuat interpolation ataupun membuat pengiraan nisbah untuk mendapatkan nilai Mach number 2.65. Di dalam kajian compressible flow di sini, saya harap pelajar tidak membundarkan nilai Mach number tersebut kerana perbezaan Mach number yang kecil 0.01 sekalipun akan memberikan nilai yang terlalu berbeza kerana 0.01 Mach number membawa maksud perbezaan sebanyak 36 meter per second. So jadi 36 meter per second adalah nilai yang terlalu besar untuk kita abaikan ataupun untuk kita bundarkan. Di dalam tutorial ini,
kita akan melihat pelbagai soalan yang boleh dijadikan panduan untuk peperiksaan akhir dan test. Kita lihat soalan 5. Explain why the Bernoulli equation cannot be accurately used for compressible flow. Yang ini saya beri hint sahaja, pelajar boleh mencari jawapan di dalam buku teks dan daripada sumber-sumber yang lain. Idea yang pertama ialah kerana Bernoulli equation tidak mengambil kira perubahan density. Oleh itu, ia menyebabkan pengiraan berkenaan dengan compressible flow menjadi tidak accurate. Soalan yang kedua, A flows isentropically through a converging diverging nozzle. At a section in the converging section A1 equals 0.1 meter square. P1 is 600 kilopascal ABS, means in absolute pressure. T1 is equal 20 degrees Celsius and Mach number at point number 1 is equal to 0.6. For section 2, in the diverging part of the nozzle, determine A2, P2 and T2 if Mach number at point number 2 is 3.0. Okey, di dalam soalan ini, saya harap pelajar boleh menulis ataupun boleh mengingati rumus ini kerana kita tidak boleh menggunakan Bernoulli equation. Pertama yang pelajar perlu faham ialah pastikan pelajar boleh melukis gambar rajah convergent divergent. So kita ada convergent divergent seperti ini. So kita tulislah ini point 1 dan ini point 2 dan tempat yang kecil ini kita kenali sebagai throat. Okey. Kemudian kita tulis nilai berdasarkan soalan. So kita ada point 1 dan kita ada point 2. So di sini kita dapati nilai yang telah diberi adalah nilai Mach number. Okey. Kemudian kita diminta untuk mencari apakah A2, T2 dan P2. So jadi apa yang pelajar boleh buat? Saya ringkaskan di sini saya rasa. Okey, apa yang pelajar boleh buat ialah kita menggunakan equation untuk menyelesaikan masalah. Contohnya, untuk mencari nilai T2 di sini, apa yang boleh kita buat ialah oleh kerana kita ada nilai T1 dan T2, jadi kita akan menggunakan rumus ini. So, jadi kita masukkan nilai T1, kita masukkan M1 dan M2, kita boleh mengira nilai T2. Sekiranya kita mengira nilai T2, insya-Allah kita boleh dapat nilai T2 sama dengan 112.17 Kelvin. So begitu juga seterusnya untuk mengira nilai P2, kita masukkan nilai di dalam rumus ini. So kita boleh dapat nilai P2 sama dengan 20.83 kilopascal absolute. Dan untuk mengira nilai A, kita boleh mengira dengan menggunakan rumus ini. Okey. Dan sekiranya kita mengira, kita boleh dapat nilai A sama dengan 0.2806 meter square. Dan ini adalah jawapan untuk soalan tersebut. At high Mach number, compressibility effect is significant in the Bernoulli equation. Is not significant. Okey, ni silap ada perkataan not. So maksudnya compressibility effect tidak diambil kira untuk Bernoulli equation. Oleh itu Bernoulli equation hanya boleh digunakan untuk low Mach number. Antara limit yang selalu digunakan di dalam kajian ialah Mach number less than 0.3. So maksudnya sekiranya Mach number tersebut melebihi nilai 0.3, oleh itu selalunya kita beranggapan bahawa compressibility effect telah berlaku, Bernoulli equation tidak lagi boleh digunakan. Soalan 6. What is Mach number? Discuss its importance. So saya harap pelajar boleh membuat kerja rumah untuk mencari apakah yang dimaksudkan dengan Mach number dan mengapa ia penting. Sebahagian daripada jawapan tersebut yang sebenarnya saya telah explain, kita telah bincangkan di awal topik ini.
B. Determine the velocity and Mach number of bullet fired in a standard air if the Mach angle is 30 degree. Taken R is 287 joule kilogram Kelvin, K is 1.4 and temperature is 15 degree Celsius. Dan soalan yang ketiga, a preliminary design of a wind tunnel to produce Mach number 3.0 at the exit is desired. The mass flow rate is 1 kg per second. For P0 equal 90 kilopascal ABS and T0 is 15 degrees Celsius. So determine the throat area, the outlet area, the velocity, pressure, temperature and density at outlet. So di dalam keadaan ini pelajar kena faham maksud P0 dan juga T0 di sini adalah stagnation pressure dan stagnation temperature. So di sini pelajar jangan terkeliru, stagnation membawa maksud had laju tidak bergerak. So jangan anggap di dalam stagnation point ataupun di dalam stagnation condition pressure pun kosong, temperature pun kosong. Tidak. Di dalam stagnation condition hanya velocity yang kosong. Oleh itu Mach number akan sama dengan kosong. Tetapi pressure dan temperature mungkin akan meningkat kerana apa? Tenaga kinetik telah dipindahkan ataupun perlu dipindahkan kepada parameter yang lain. Jadi kita lihat penyelesaian masalah ini. Pertama, Mach number, the ratio of velocity of fluid in an undisturbed stream to the speed of sound mathematically is called Mach number. The equation is like this. And then the Mach number given as an important information about the type of flow. In general, the flow of a fluid is divided into the following 4 types, which is subsonic, sonic flow, supersonic, and hypersonic. Seterusnya untuk soalan B. Sekiranya temperature adalah 15 darjah Celsius, kita perlu mengira di dalam bentuk Kelvin. Kemudian kita boleh mengira apakah had laju bunyi yang berlaku ataupun yang boleh dicapai pada suhu tersebut. Oleh kerana kita menggunakan udara sebagai kita punya fluid, kita masukkan nilai K sama dengan 1.4 dan R sama dengan 287. Kita boleh dapat speed of sound untuk gas tersebut ataupun speed of sound yang akan berlaku di dalam environment gas tersebut ialah 340.2 meter per second. Kita ketahui bahawa Mach angle adalah 30 darjah. Oleh itu kita boleh mengira nilai velocity sebagai 680.4 meter per second dan seterusnya kita boleh menentukan Mach number sebagai 2, iaitu ratio antara object velocity dengan speed of sound. Seterusnya kita mengira soalan nombor 3. Diberi nilai Mach number adalah 3, mass flow rate 1 kg per second, absolute pressure stagnation pressure adalah 90 kilopascal absolute dan stagnation temperature ialah 24 darjah Celsius. Soalan pertama, kita perlu mengira apakah nilai A star. So di sini diberi nilai rumus untuk mengira A star. Kita boleh menggunakan rumus ini. So rumus ini sebenarnya adalah simplified version dari apa yang saya tunjukkan tadi. Kerana yang kita tunjukkan tadi telah dikira nilai masih lagi dalam keadaan ada M stagnation dan sebagainya. So apabila kita masukkan nilai M stagnation, kita boleh dapat rumus seperti ini. Oleh itu kita masukkan nilai temperature, stagnation temperature dan kita masukkan stagnation pressure, kita boleh dapat nilai A star ataupun cross sectional area pada throat area. Okey, sama dengan 0.00474 meter square. Okey, seterusnya kita perlu mengira apakah outlet area.
So jadi kita kata kita mengira outlet area ini berdasarkan tabel. So jadi kita lihat tabel yang kita ada. So oleh kerana soalan adalah mark number sama dengan 3 dan A star sama juga dengan mark number adalah sama dengan 3. So jadi kalau kita tengok mark number sama dengan 3, kita ada kolom P over P naught, row over row naught, T over T naught dan kita ada A over A star. So jadi oleh kerana soalan berkaitan dengan area, so kita fokus kepada ratio ini. So rasionya adalah 4.2346. Okey. So daripada soalan ini kita boleh dapati bahawa ratio antara A dan A naught adalah 4.2346. Oleh itu outlet A di sini sama juga dengan 4.2346 didarabkan dengan 0.00474 iaitu nilai yang kita dapat dari pengiraan ini. Kita memperolehi nilai bahawa area adalah 0.02072 meter square. Membawa maksud kita perlu pastikan area outlet kita sama dengan 0.02072 meter square. Maksudnya nilai ini kita perlu convert kepada diameter. Kemudian kita buatlah cross sectional area tersebut. So maknanya kita cari apakah diameternya. Saya rasa pelajar boleh buat. Dan area itulah yang perlu kita buat untuk memastikan bahawa berlakunya mark number 3 pada outlet kita. Kemudian kita diminta untuk mengira apakah velocity, pressure dan temperature, velocity, pressure, temperature dan density pada outlet. Terdapat dua cara untuk mengira keadaan ini. Pertama, kita boleh mengira menggunakan rumus. Maksudnya kita menggunakan rumus P2 over P1, rho 2 over rho 1, T2 over T1 untuk mencari nilai tersebut. Tetapi pelajar juga boleh menggunakan tabel untuk menyelesaikan masalah ini. So kita tahu bahawa mark number sama dengan 3. So apabila mark number sama dengan 3, P over P naught sama dengan 0.0272, rho over rho naught sama dengan 0.0762, T over T naught sama dengan 0.3571. Okay. Kita dapatkan kesemua nilai ini. Oleh itu, tetapi kita kata untuk mengira nilai di dalam soalan tidak diberi nilai rho naught. Okay, kalau kita lihat di sini, soalan hanya memberi nilai stagnation pressure dan juga stagnation temperature. Ia tidak memberi nilai stagnation density. Oleh itu, stagnation density boleh dikira dengan menggunakan rumus ini. So, saya rasa pelajar faham. Ideal gas law, kita ada rho sama dengan P over RT. Ataupun kita kata P sama dengan rho RT. So, ini adalah common di dalam ideal gas law. So, kita masukkan nilai dan kita boleh dapat nilai ini. Okey. So, kemudian kita teruskan pengiraan kita berdasarkan ratio yang ada. Kita ketahui bahawa ratio antara P over P naught adalah 0.0272. So, kita boleh darabkan dengan 90. Kita boleh dapat 2.448 kilopascal ABS. Dan seterusnya untuk pengiraan nilai temperature, kita boleh dapat ia adalah 106.4 Kelvin bersamaan dengan negatif 166.6 darjah Celsius. Nilai rho juga kita boleh mengira, iaitu ia berubah daripada 1.0523 kg per meter cube, ia berubah menjadi 0.0802 kg per meter cube. Dan kemudian kita mengira nilai velocity, kita boleh mengira mass flow rate sama juga dengan rho A dan V, dan kita boleh mengira nilai velocity menjadi 625 meter per second.
So saya harap pelajar boleh cuba menyelesaikan rumus ini, terutama untuk mencari nilai pressure, temperature dan density di sini dengan menggunakan rumus yang kita belajar sebelum ini. So ini adalah saya menunjukkan cara untuk kita menyelesaikan masalah berdasarkan tabel. Tetapi perlu diingat di dalam tabel ini nilainya adalah berkenaan dengan stagnation point ataupun stagnation condition. Sekiranya diberi nilai yang bukan stagnation, maksudnya macam soalan 1 tadi, ada nilai mark number 1 dan mark number 2, maksudnya mark number tidak sama dengan kosong, kita tidak boleh menggunakan tabel. So saya harap pelajar perlu faham, tabel ini hanyalah untuk mengira nilai stagnation condition. Kita pergi kepada soalan 7. Explain briefly the development of a conical Mach wave by a supersonic flow. B. In an Army A-plane test flight, the meter device recorded on the ground giving an altitude of the A-plane is 6,000 meter and average temperature is 5 degrees Celsius and the A-plane speed is constant at 1,800 km per hour. What is the distance that the airplane has to travel from the meter device before the sound of the airplane is first heard? C. At a point in a supersonic airflow, the pressure and temperature are 10 kilopascal and 60 degrees Celsius respectively. If the stagnation temperature at this point is 57 degree, find the Mach number and the stagnation pressure at this point. Assume isentropic flow. Note, student can solve this problem by using the table provided. So kemudian diberi given ratio of K and gas constant as stated here. Okay, soalan A dan B saya rasa mudah difahami. Cuma untuk soalan C di sini, pelajar kena faham bahawa bagaimana keadaan stagnation temperature. So, stagnation temperature tidak membawa maksud stagnation adalah temperature adalah kosong. Stagnation temperature membawa maksud temperature yang berlaku sekiranya had laju sama dengan kosong. So, jadi mengapa macam mana kita nak fikir perkara ini? Perkaranya mudah. Kita anggaplah kita ada convergent divergent nozzle seperti itu. Okey, kemudian kita ada flow yang mengalir. Tiba-tiba molekul pada flow ini, andai kata kita stopkan dia immediately, maksudnya kita change Mach number from any number to Mach number equal to 0. Maksudnya kita stopkan immediately. So, apa yang akan berlaku pada temperature, pada pressure dan pada density. Okay, pada keadaan kita stopkan ia immediately, so ia akan menjadi stagnation condition. So, maksudnya pressure yang terhasil adalah stagnation pressure, temperature akan menjadi stagnation temperature dan density akan menjadi stagnation density. So, ini adalah penerangan ringkas berkenaan dengan jawapan A. Saya harap pelajar boleh menulis dengan baik, boleh melukis sound wave seperti ini. Apabila ia bergerak, akan berlaku sedikit mampatan dan sekiranya Mach number equal to 1, kita kata mampatan akan semakin kuat di sini, semakin tebal dan akhirnya di dalam supersonic speed, kita kata objek akan memecahkan sound barrier dan akan memberi sonic boom. So, saya harap pelajar boleh menerangkan perkara itu dengan detail di dalam soalan ini jika ditanya kelak. Seterusnya, untuk soalan B, saya harap pelajar boleh faham. Kita perlu convert nilai kilometer per hour menjadi 500 meter per second. Kemudian kita tentukan nilai speed of sound. Dengan menggunakan rumus ini, kita boleh dapat ia lebih kurang 334 meter per second. Dan kita boleh tentukan Mach number iaitu 1.496 dan kita boleh mengira nilai angle berdasarkan rumus ini. So, kita boleh dapat nilai angle adalah sama 41.95 darjah dan seterusnya kita boleh mengukur nilai X di sini dengan menggunakan idea trigonometri dan akhirnya kita dapat nilai X adalah 6,675 meter.
Okey, kemudian kita melihat soalan C. At a point in a supersonic airflow, the pressure and temperature are 10 kilopascal and negative 60 degrees Celsius respectively. If the stagnation temperature at this point is 57 degrees Celsius, find the Mach number and the stagnation pressure at this point. Assume isentropic flow. So, jadi idea dia ialah kita ada convergent divergent nozzle seperti gambar rajah ini. Kemudian kita berlaku aliran daripada poin 1 pergi kepada poin 2 dan tiba-tiba kita kata kita stop, kita berhentikan aliran tersebut. So, jadi kata if this flow is stopped immediately and become stagnation condition, the temperature become 330 Kelvin, iaitu 57 darjah Celsius. So, soalan dia, what is its stagnation pressure? So, kita perlu mencari Mach number dan stagnation pressure. So, berkenaan dengan Mach number di sini, soalannya ialah sekiranya ia bergerak dengan 10 kilopascal dan temperature 213, apakah Mach number yang berlaku di situ sebelum ia kita berhentikan menjadi kosong. Okey, soalan C adalah seperti ini. Pertama, kita mengira isentropic flow. Jadi, kita boleh menggunakan rumus ini. Di dalam soalan ini, kita dapati bahawa ia telah memberi dua nilai temperature. So, maksudnya daripada soalan atas, dia kata mula-mula adalah negatif 60 darjah Celsius. Kemudian, tiba-tiba ia diberhentikan pada, kita berhentikan immediately, Mach number menjadi kosong tetapi temperature akan meningkat kepada 57 darjah Celsius. So, selalunya trik dia ialah sekiranya kita mempunyai dua nilai seperti ini, kita aim untuk menyelesaikan berdasarkan parameter ini. So, oleh kerana parameter dia adalah temperature, so kita gunakan rumus temperature di sini. So, kita masukkan nilai seperti yang tertera di slide di sini dan kita boleh kita dapat bahawa M sama dengan 1.657. So, M di sini akan mewakili M1. Okay, kerana kita beranggapan bahawa M2 adalah stagnation condition. So, kemudian kita boleh mengira P2 over P1 dalam keadaan Mach M2 di sini sama dengan kosong dan M1 ini sama dengan 1.557, iaitu jawapan 1.667 iaitu jawapan kepada keadaan ini. So, jadi kita masukkan nilai, ada sikit typo error di sini. So, kita boleh dapat nilai stagnation pressure sama dengan 46.27 kilopascal. Okey, sekiranya kita ingin menyelesaikan perkara ini dengan menggunakan tabel, so boleh, tidak menjadi masalah. Pertama, kita perlu dapatkan ratio oleh kerana di dalam soalan kita ada nilai temperature. Okay, kita tidak ada nilai Mach number. So, kita menggunakan ratio daripada temperature. So, kita tahu ratio temperature over stagnation temperature. So, sama dengan 213 bahagi 330. Kita dapat 0.6455. Tetapi di dalam keadaan ini, kita tidak ada 6455. Kita ada 6447 dan kita ada 6502. Jadi, apa yang perlu kita buat? Kita terpaksa menggunakan cara nisbah ataupun interpolation untuk mencari nilai P over P naught yang sesuai. Jadi, oleh kerana contohnya, kita ada M 1.64 sama dengan nilai ini. So, M 1.66 sama dengan nilai ini. Kita perlu mencari ratio T over T naught 0.6455. Oleh itu, kita perlu mengira apakah nilai A dan apakah nilai B. So, saya rasa pelajar boleh buat perkara ini. Dan sekiranya pelajar buat, pelajar akan dapat, okey, ini adalah contoh pengiraan. So, pelajar akan dapat nilai A
ataupun nilai Mach number adalah 1.657 dan nilai B akan sama dengan 0.2161. Oleh itu, kita tahu bahawa rasio P over P0 sama dengan 0.2161. Oleh itu, P0 sama juga dengan kita bawa ke kanan nilai 21 turun ke bawah. So, kita akan dapat nilai 46.27 kilopascal. So, nilai ini 46.27 kilopascal sama dengan pengiraan yang kita lakukan di sini. So, cuma yang saya harapkan pelajar boleh mengira secara detail untuk mengira rasio di antara rasio yang diperlukan di dalam pengiraan ini. Okey, untuk soalan 8, saya tidak bacakan, saya hanya tunjukkan jawapan kerana perkara ini telah dibincangkan di dalam kuliah. Soalan ini memerlukan kita untuk membuktikan rumus T2 over T1 dan P2 over P1. Jadi, saya ringkaskan sahaja. Saya harap pelajar dapat melihat semula slide ini bersama dengan lecture yang telah kita buat sebelum ini. So, ia bermula daripada nilai CPT plus V square over 2 secara constant dan kita samakan, kemudian kita masukkan nilai ini kepada daripada nilai yang ini, kita boleh mendapat sebutan seperti ini dan seterusnya kita boleh tukar sebutan V1 square over 2 CP T1 kepada nilai ini dan kita masukkan di dalam rasio yang ini dan akhirnya kita boleh dapat equation nombor 7. Kemudian daripada persamaan ini, saya telah nyatakan di dalam kuliah, kita boleh masukkan nilai temperature yang kita ada dan akhirnya kita boleh mengira rumus untuk P2 over P1. Okay, seterusnya untuk question 9. Consider a one-dimensional isentropic flow of a gas through a duct. At a certain section of this duct, the gas velocity is 350 meter per second. The temperature is 50 degrees Celsius and the pressure is 130 kilopascal. Find the Mach number, the stagnation temperature and the stagnation pressure at this point in the flow. If the temperature at some other point in the flow is 20 degrees Celsius, find the Mach number and pressure at this point. Take the specific ratio of K equal 1.4 and the gas constant is 287 Joule per kilogram Kelvin. So, di sini kita ada dua keadaan. Pertama, sekiranya aliran tersebut menjadi stagnation. So, maksudnya daripada Mach number, tiba-tiba Mach number menjadi kosong. So, apa yang berlaku kepada temperature dan apa yang berlaku kepada pressure. Kemudian, sekiranya kita release balik, maksudnya tadi kita stopkan dia menjadi kosong, kemudian kita kata kita biarkan ia mengalir seperti biasa, kita dapati bahawa pada hujung yang lain, pada some other point, temperature meningkat kepada ataupun temperature mengurang kepada 20 darjah Celsius. So, kita perlu mengira apakah Mach number pada keadaan tersebut dan apakah pressure pada keadaan tersebut. Okay, untuk soalan pertama, yang warna kuning tu, kita kata kita mengira dalam keadaan stagnation, tetapi yang warna hijau kita mengira dalam keadaan bukan stagnation. Jadi, sekiranya pelajar ingin menggunakan table, so hanya boleh menggunakan pada first half sahaja di dalam soalan ini. Okey, ideanya kita boleh mengira Mach number dengan menggunakan rumus ini. So, kita masukkan nilai. Saya boleh terangkan dalam keadaan yang lebih laju saya rasa. Dan kerana pelajar mula faham, oleh itu Mach number adalah 0.9715. Kemudian kita boleh mengira stagnation temperature dengan beranggapan bahawa Mach number immediately menjadi 0 dan temperature kita tukar menjadi stagnation temperature. So, kita masukkan rumus ini dan kita boleh dapat nilai
stagnation temperature sama dengan 384 Kelvin. Kemudian kita boleh mengira nilai stagnation pressure. So mungkin saya ingin mengira berdasarkan equation. So saya masukkan nilai yang tertentu dan akhirnya saya boleh dapat. Kita boleh dapat nilai stagnation pressure sama dengan 238 kilopascal. Dan temperature juga. Okey, oleh kerana kita mempunyai nilai 20, yang ini untuk soalan second half. Maksudnya at some other point temperature berubah daripada soalan di sini ialah daripada 50 darjah kepada 20 darjah. Jadi kita menggunakan equation. So kita masukkan temperature daripada 50 darjah kepada 30 darjah di sini. Okey. So kemudian kita buat pengiraan. So kita tidak ketahui apakah Mach number pada point 2 dan melalui equation kita boleh mengira ia sama dengan Mach number 1.246. Dan seterusnya kita boleh mengira pressure untuk point nombor 2 dengan menggunakan rumus ini. Saya harap pelajar boleh cuba untuk menyelesaikan masalah ini dan pelajar boleh dapat P2 sama dengan 92.4 kilopascal absolute.